Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al ajanib. Muhayyabati maulana azim bina alat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsik abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi pada malam ni ialah sambungan daripada kuliah kita dalam memahami isi kandungan yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-Fatihah, yang disebut juga sebagai surah Ummul Quran dan disebut juga sebagai surah As-Sab'ul Mathani. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi kita berhentinya pada firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ataupun pada firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Jadinya dalam khitab seorang hamba, percakapan seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami mengabdikan diri, akan dikau kami memohon pertolongan. Kerana itulah seorang hamba bila khitab akan Allah Subhanahu wa taala akan dikau, maknanya ia telah memahami dak siapakah Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah taala sebut terlebih dahulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa man fahima alhamdulillah fahima anna alhamda kullahu raji'un ila Allah. Kalau kita faham hakikat makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nescaya orang yang macam ni dia akan faham sesungguhnya segala kepujian itu milik Allah. Jadinya segala kepujian, emma kita puji orang ataupun orang puji kita, semuanya ialah kena kembali kepada Allah. Begitu juga bukan takat harta, orang puji kita ada harta, maka harta juga milik Allah. Kalau orang puji kita, ibadat pun sama juga. Orang puji kamu ni rajin mangkit tahajud, bangun tahajud kamu rajin. Tak, rajin berpuasa, kena faham ibadat semuanya ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tengok bahawasanya ibadat itu daripada kudrat kita sendiri, kuasa kita sendiri, maka takut-takut berlakulah yang dikatakan ujub ataupun riak. Makna memahami amalan itu ialah atas dasar kekuatan kita semata-mata, bukan daripada Allah Ta'ala. Bila mana kita faham alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka kita faham segalanya ialah daripada Allah Ta'ala, termasuklah pujian manusia kepada manusia yang lain, yang mana manusia itu juga dijadikan oleh Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Wa man fahima annahu ta'ala rabbul alamin fahima annahu wal makhluqu sawa. Kalaulah kita faham konsep Rabb al-alamin, Tuhan sekalian alam, maka kita akan faham bahawasanya kita dengan orang lain ialah sama. Kerana apa? Kerana kita bertuhankan dengan Tuhan yang sama. Pasal apa? Sebab itulah bila mana kita faham Rabbil Alamin, Tuhan yang menjadikan seluruh alam, maka aku dan kamu juga dijadikan oleh Allah yang sama, maka kita faham kita semua ni, saya dan juga tuan-tuan,
tuan-tuan dan seluruh orang Islam, seluruh orang kafir ialah milik Allah Ta'ala, yatasarrafu fihi kaifa yasha. Macam mana Allah Ta'ala nak uruskan, maka itu kehendak Allah Ta'ala. Sebab itulah satu hari Al-Imam Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhuma, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari bila mana dikatakan Syaibanur Ra'i, Syaiban seorang pemuda yang tukang dia, kerja dia ialah jaga kambing, jaga lembu, jaga unta. Kerja dia kalau kita sebut bahasa lekeh lah, macam orang lah, kalau orang lah mungkin kerja basuh kereta, suh mutu. Orang yang kerja dia ialah kelas bawahan. Tapi bila mana tuan-tuan sampai cerita bahawasanya orang yang duk jaga kambing, duk jaga lembu ni, rupa-rupanya ialah orang yang mana disampai berita kepada ulama, orang yang maqam dia tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tinggi maqam dia, makna kata kadang-kadang kita tengok loh, sampai cerita kepada kita tuan-tuan, dia kata pakcik ni sebenarnya orang soleh. Rupanya dia jiran kita lah, tengok orang biasa je pakai plekat, pakai baju Melayu, pergi masjid setiap hari, tak tahu. Nampak dia biasa, tiba-tiba sampai cerita kepada kita dia orang soleh, dia wali Allah Ta'ala, dia. Kita kata kita dah jumpa setiap hari, tak tahu pun kata dia ni orang hebat. Macam kita dunia juga, kita jumpa dengan seorang, kita bersembang lebih kurang, sembang biasa. Loh, rupa-rupanya orang kata dia ni datuk, orang tinggi, orang kenamaan. Kita terkejut. Bila mana orang biasa sampai cerita ke telinga Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya budak ni Syaibanur Ra'i ialah daripada kalangan wali Allah Ta'ala, orang duk sebut dia ni sekian. Akhirnya bila mana Imam Ahmad dengar, dia nak pergi test seorang budak yang dikatakan tadi, yang tahap dia ialah kekasih Allah Ta'ala. Walhai Imam Ahmad sendiri kekasih Allah Ta'ala. Dia pun jumpa dengan Imam Syafi'i. Dia kata, Imam Syafi'i, bahasa Imam Syafi'i guru bagi Imam Ahmad, hari ni kita nak uji seorang hamba Allah Ta'ala yang dikatakan wali, Syaibanur Ra'i. Imam Syafi'i kata, la taf'alhu, jangan buat. Kalau kamu buat juga, kamu pi test ilmu dia, takut kamu nanti menyesal. Imam Ahmad kata, saya tetap nak cuba, la ujarribannah, aku akan cuba juga macam mana pun. Akhirnya tuan-tuan, bila Imam Syafi'i dengar, tak apalah, kita pergi jumpa. Bila berjumpa dengan Syaibanur Ra'i, tengok tuan-tuan, apa yang kita faham, kita jangan tengok daripada luaran. Jangan tengok luaran semata-mata. Lepas tu boleh tengok dalaman ke? Boleh tengok dalaman. Nahkum bil zawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Tak, makna kata bila kita tengok luaran seseorang, tak, kita jangan terus menghukum. Nuhsinudz dzan bima amkan. Kita kena husnuzan dengan seorang selagi mana mampu husnuzan. Tengok macam mana Imam Ahmad pi jumpa dengan seorang yang dikatakan wali Allah Ta'ala. Wahai kerja lekeh. Dia tanya Syaiban, ya Syaiban, inni la as'aluka soalan. Aku nak tanya kepada kamu, hei Syaiban, nak tanya beberapa soalan. Imam Syafi'i dah mula tadi tegah dah, kata jangan buat. Mu buat menyusah. Kata Syaiban, dia kata, tafadhal, tanya soalan. Imam Ahmad mula tanya tuan. Imam Ahmad mula-mula sekali tanya. Soalan yang pertama dia tanya tentang nisab. Nisabuz zakah, kitabuz zakah, wa innamal fardu ala man aslama hudin muayyanin wa milkun tummima fi ibilin wa baqarin wa aghnam bi syarti haulin wa nisabin wastiyam. Pasal apa Imam Ahmad tanya bab nisab zakat? Nisab zakat tanya tentang nisab, makna kata satu anggaran. Bila mana sampainya simpanan anggaran tersebut, hukumnya ialah wajib keluar zakat. Kalau daripada ibil, daripada unta, kalau dia bela, dia simpan 5 dan ke atas, maka hukumnya wajib nisab zakat. 5 dak tu masalah unta. Lepas tu Baqarah ada bilangan dia. Dak, lembu berapa? Bukan kalau kita bela pera lembu satu terus wajib keluar zakat. Dak. Dia ada syarat dia lagi. Syarat dia dibela pada apa? Fi kalain mubah. Baik, jadinya kenapa Imam Ahmad pilih soalan tu? Kerana Imam Ahmad nak tengok, dan kita kena faham bahawasanya tidak ada daripada kalangan wali Allah Ta'ala yang jahil hukum fiqh. Kalau kita nak kata dia ni tok wali, sebelum nak cakap bab hati, bab perasaan asyik kepada Ta'ala, dia tak boleh jahil dengan syariat Muhammadiyah. Mesti kena reti juga hukum fiqh.
Jadi dia tanya ni, pasal apa Imam Ahmad tanya, kalau kata lembu ni berapa kena keluar zakat? Tak, kambing berapa kena keluar zakat? Tanya nisab. Pasal apa? Dia tahu kalaulah fil budak ni menjawab soalan, maka dia bukanlah wali. Kerana wali yang pertama sekali yang diuji pada hukum luaran. Kalau luaran gagal habis, tak payah. Tak ada sembang kata, ni kita tanya ni wali. Lepas tu jom kita masuk sembahyang. Tak payah, Tuhan sembahyang dah. Kita yang penting hati kita sembahyang, tubuh tak payah sembahyang. Kalau jumpa orang macam ni mengaku wali, tinggallah orang macam ni. Pasal apa? Kerana bahawasanya tidak ada wali yang tak pegang dengan syariat. Semua wali ialah di bawah naungan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua para wali. Jadi bila tanya Syaibanur Ra'i, dia tanya, ala madhhabika ya ibn Hanbalin am ala madhhabi ana? Dia kata nak jawab ni ikut mazhab kamu, hei Imam Ahmad, kau nak ikut tanya mazhab aku? Oh, Imam Ahmad tanya, awalaka madhhabun? Kamu pun ada mazhab juga? Kata na'am. Dia kata kalau begitu hurai. Tafaddal washrah. Hurailah macam mana mazhab kamu tentang masalah simpanan binatang dalam bab masak zakat. Dia pun hurai satu fi ibilin wa baqarin wa aghnam syarti haulin wa nisabin wa istiyam berapa? Berapa 30 ke 20 ke berapa keluar zakat? Bila 5 ekor unta berapa kena berkeluar zakat? Daripada syatun, daripada kambing kacang ke, kambing biri-biri. Hurai sampai habis. Imam Ahmad dengar, dia kata, dia kata mazhab yang kamu sebut sama dengan mazhab aku. Mazhab yang kamu sebut tadi, bilangan macam ni zakat, dia kata sama dengan mazhab saya. Dah tu apa yang kamu kata mazhab kamu dengan mazhab saya tak sama? Imam Syafi'i diam, duduk sebelah, tak kata apa. Kata Syaibanur Ra'i, kami dalam mazhab kami ada tambah satu benda lagi, yang mana tak ada dalam mazhab kamu, hei Imam Ahmad. Dia kata apa? Dia kata al-abdu wa ma yamlikuhu li sayyidihi. Hamba, al-abdu, ataupun kita kata binatang ni, dengan sekali tuan-tuan dia sekali ialah milik tuan. Ke mana? Binatang yang kata unta, yang kata lembu, yang kata kambing, dengan tuan dia sekali ialah milik tuan dia. Faham tuan? Makna apa? Makna kata lembu, kambing yang kamu duk jaga, yang saya duk jaga, sekali dengan tuan dia, iaitu saya, ialah milik bagi tuan, yakni Allah Ta'ala. Terkejut Imam Ahmad dengar, mengalir air mata Imam Ahmad. Imam Syafi'i pesan dah, kata aku pesan dah, jangan tanya. Kata, kan tanya dah kena. Akhirnya Imam Ahmad kata, biar, da'ni was'alu, aku nak tanya lagi. Dia cerita panjang, dia tanya lagi beberapa soalan. Dia tanya lagi, di antara soalan yang dia tanya lagi, hei Syaibanur Ra'i, kami nak tanya ni. Dia kata dalam masalah sujud sahwi, kalau buat macam ni, apa hukum dia? Kalau lupa kunut ke, kalau lupa tasyahud awal ke, nak buat lagu mana? Kata Syaibanur Ra'i bila dengar soalan, dia kata ala madhhabika ya ibn Hanbal am ala madhhabi? Mazhab kamu ke mazhab saya? Nak jawab ni. Dia kata Imam Ahmad pun tanya lagi, awalaka madhhabun? Dia kata kamu pun ada mazhab? Dia kata syarah tuan-tuan. Dia pun syarah. Kalau buat macam ni, tinggal tasyahud awal, tinggal ni, semua hukumnya ialah sunat sujud sahwi. Bila kita lupa, contoh lupa kunut ke, lupa tasyahud awal ke, hukumnya apa? Bila kita lupa, hukumnya sunat sujud sahwi. Sunat sujud menandakan kita lupa, kita baca subhanallahi la yanamu wa la yasu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang tak lupa dan tak tidur. La yanamu, tidak tidur, wala yasu, dan tidak lupa, la yaghful. Dia pun hurai-hurai. Imam Ahmad kata mazhab yang kamu hurai sama dengan mazhab saya. Apa beza? Dia kata ada benda ke tambah lagi. Dia kata awayan sal abdu wa huwa fi hadratir rabb. Dia kata Syaiban tanya, ada lagi tambahan dalam mazhab aku? Dia kata, tengok macam mana bila kalam orang yang ada nur dalam hati. Dia kata agak-agak lah duduk depan Tuhan lupa lagi. Duduk depan Tuhan boleh lupa lagi. Dia kata agak-agak lah duduk depan Tuhan kamu boleh lupa lagi. Mengalir air mata Imam Ahmad. Duduk depan Allah Ta'ala pun boleh lupa lagi tasyahud awal, boleh lupa lagi kunut. Allah.
Bukan makna apa? Nak makna kata bahawasanya yang kita nak bawa tadi ialah ceritanya al-abdu wa ma yamlikuhu li sayyidih. Yang binatang semua tadi itu yang mana dengan tuan-tuan milik Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita dengan manusia ialah sama saja, tak ada beza apa pun. Rabbil Alamin. Kerana kita di bawah kerajaan yang satu, yang tak ada beza di antara kita semua berdasarkan kulit dan warna, melainkan seperti mana seperti mana sabda Nabi SAW, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Semua bab-bab dunia ni tuan-tuan, kita ni serupa belaka hakikatnya. Walaupun ni ada gelaran, ni tak ada gelaran, ni ada datuk, ni tak ada. Yang bezanya ialah baginda Nabi pesan ialah taqwa kepada Allah Ta'ala. Baik, kita pun tak mahu hurai panjang takwa. Kemudian bila alhamdulillahi rabbil alamin wa man fahimar rahmanir rahim wa man fahimar rahman faqulubuhu tatawakkal. Siapa yang faham makna rahman yang kita dah hurai selama ni, yang kita nak bawa balik kepada iyyaka na'budu, siapa yang faham makna rahman? Rahman ni pun nikmat Allah Ta'ala diberikan kepada semua jenis makhluk. Hang kafir kah, hang Fir'aun pun Tuhan bagi nikmat. Sampai Fir'aun yang kita cerita dulunya, Fir'aun ni sampai tahap nak kata batuk ataupun selsema ataupun bersin pun tak pernah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi nikmat Ar-Rahman, nikmatul usul, bagi kepada semua jenis makhluk. Bagi apa? Nak reta. Bukan reta ni bukan untuk orang Islam je. Allah Ta'ala bagi nikmat reta, bagi nikmat harta, bukan untuk orang Islam, bahkan seluruh yang dikatakan makhluk Allah Ta'ala. Jadi bila bagi kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, siapa yang kalau faham makna Ar-Rahman, maka hati dia akan tawakal. Apa kena mengena? Kerana bahawasanya dia mengetahui dia akan mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala sebagaimanapun dia. Sama ada dia ini orang yang taat ataupun maksiat. Adakah orang maksiat tawakal? Ada. Orang tawakal ni bos, sebab tu kalau kata kalau lagu tu tak payah kerja lah kata. Dah, bukan lagu tu. Makna kata al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Kita bekerja juga dengan tangan. Tak, bekerja juga, pi juga keluar, pi kerja. Tapi hati kita ialah hati yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Makna kata segala rezeki yang aku dapat ialah milik Allah Ta'ala. Pasal kerana apa? Kerana faham Allah Ar-Rahman yang bagi nikmatnya kepada seluruh hamba. Nikmat yang bangsa zahir, yang kita nampak dengan mata kepala kita. Kalau faham yang ni, sebab itulah hadis qudsi yang dibacakan oleh Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah dalam Musajjalat. Dia sebut satu hadis qudsi yang disebut juga dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Ya ibn Adam, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiyah wa sultani la yanfadu abada. Dia kata, "Hai anak Adam." Ini hadis qudsi dengan makna hadis yang Allah Ta'ala sendiri firman. Hei anak Adam, jangan takut kepada yang mempunyai kekuasaan. Jangan takut kepada yang mempunyai kekuasaan selagi mana aku masih berkuasa. Allah Ta'ala sebut. Dan kekuasaanku takkan hilang, takkan pudar. Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tambah lagi, ya bani Adam la takhafanna min dhiqir rizq wa khazaini malyan wa khazaini la tanfadu abada. Hei anak Adam, janganlah kamu rasa takut dengan kesempitan hidup. Sempit hidup. Jangan takut. Dan Allah Ta'ala sebut sesungguhnya khazanahku, hartaku terlalu banyak dan takkan habis. Ya bani Adam, irradita bima qasamtuhu lak, arahtu qalbaka wa badanak. Hei anak Adam. Ni Allah Ta'ala sebut. Kalaulah kamu reda dengan hati kamu. Kamu kerja dah, kamu tawakal dah. Kalaulah kamu reda dengan apa yang aku beri, ni rezeki yang Allah Ta'ala beri, arahtu qalbaka wa badanak, aku akan bagi tenang hati dan jiwa kamu. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak, kalaulah kata kamu ni tak reda dengan pemberian aku. Tadi yang orang pertama tadi reda, Allah Ta'ala bagi ketenangan hidup dan benda ni terbukti. Bukan syarat kaya mesti tenang. Bukan syarat kaya mesti tenang. Allah Ta'ala kata kalau kamu tak reda dengan pemberian aku, wa illam tarda bima qasamtuhu lak, taraktu la usallitanna 'alaika dunya, aku akan bagi kepadamu dunia kalau kamu tak reda. Thumma tarkudu fiha karaqdil wahshi fil barriyah thumma la takunu minha illa ma qasamtuhu lak.
Dia kata, kalaulah kamu ni tak reda dengan pemberian aku akan biarkan engkau seperti binatang yang melata atas muka bumi. Dan kemudiannya kamu tidak akan menghasilkan melainkan apa yang aku telah bahagikan dahulu. Allah Ta'ala sebelum kita hidup dunia, Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki kita. Allah Ta'ala kata, kamu reda ke? Kamu tak reda ke? Rezeki kamu tetap sama. Siapa yang mana faham Ar-Rahman, maka dia faham bahawasanya nikmat Allah melimpah ruah dan bahawasanya tidak ada beza dia di antara dia dengan orang kafir pada pemberian nikmat. Pemberian nikmat mana? Nikmat yang luaran. Maka yang berbaki atas orang yang faham Rahman ialah hatinya itu tenang dan tawakal bahawasanya pasti ada rezeki buat dia. Oman itu kalau kata itu samalah kita orang kafir, apa kita buat ibadat. Kata Allah Ta'ala sebut lagi Ar-Rahim, yang bagi nikmat dengan nikmat Ar-Rahim. Ini semua ulangan balik. Nak memahami iyyaka na'budu wa man fahima Ar-Rahim. Siapa yang faham Allah Ta'ala tu ada rahmat, kasih sayang. Kasih sayang ni Allah Ta'ala bagi bukan kepada seluruh hamba dia. Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia yang mana Allah Ta'ala pilih. Bukan semua dapat. Nikmat Rahim ni apa? Kalau di dunia ketenangan hidup. Orang yang mana ada, sebab tu orang kata tuan-tuan, kita boleh beli katil tapi tak boleh beli nyenyaknya tidur. Kita boleh beli harta tapi kita tak boleh beli keberkatan harta. Ni Ar-Rahim ni. Kalau di akhirat Allah Ta'ala bagi syurga, Allah Ta'ala bagi tengok an-nazara ila dzatihil karim. Tengok kepada zat Allah Ta'ala. Ni bukan kepada semua orang hamba-hamba Allah Ta'ala. Bahkan bukan semua orang Islam. Bahkan daripada orang yang tertentu daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kalangan orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Siapa dia yang dapat tu? Tak. Orang yang mana Allah Ta'ala sudahi kehidupan dia dengan eloknya husnul khatimah. Al-ibratu bil khawatim. Makna tuan-tuan, bila kita faham وَمَنْ فَهِمَ الرَّحِيمِ فَهِمَ أَنَّ الرَّحْمَةَ يَخْتَصُّ بِهَا اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ. Kalau kita faham Allah Ta'ala bersikap rahmat, dan rahmat ni bukan untuk semua orang. Ada orang tertentu, kita akan faham bahawasanya kita tengok orang dengan pandangan rahmat. Pasal apa kena tengok? Tuan-tuan, kalau kita tengok orang kafirun wal'iyadzubillah, tengok orang kafir, kalau kita tengok kepada kufran, tengok kepada dia ni kafir, cara pandangan kita tak kena. Kalau kita tengok orang buat maksiat, kita tengok dia, kamu ni lah orang yang melawan perintah Allah Ta'ala. Tengok tu tuan, tengok kata dia duk lawan perintah Allah Ta'ala, cara pandangan tu salah. Lepas tu nak tengok lagu mana? Tengok bahawasanya sekalian daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kalau lagu tu kita setujulah kalau orang buat berzina, kata semua Allah Ta'ala. Kata ulama, nakrahul fi'l wala nakrahul fa'il. Kita bencikan perbuatan yang dia duk buat, perbuatan terkutuk. Kita benci. Ni kamu buat, kamu mencuri tu, zina tu, liwat tu, semua tu kita benci. Tak ada lagi kata orang Islam minat benda-benda apa tu. Kita benci akan perbuatan, tapi kita tidak akan membenci orang yang melakukan perbuatan. Nampak? Kita jangan tengok orang dengan pandangan lekeh. Dia ni lah hak duk buat maksiat ni, kita lagi elok ni kata. Kita rasa kita lagi. Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Sebab masalah rahmat ni kita tak tahu bila mana rahmat Allah Ta'ala turun atas hamba. Kalau hari ni kita duk keji dia, kamu ni lah orang paling jahat aku pernah jumpa atas muka bumi. Mana tahu esok-esok Allah Ta'ala tukarkan hati dia menjadi orang yang paling soleh lebih atas diri kita. Lepas tu nak buat lagu nak, kalau orang buat maksiat kena tegah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi pandangan kita kepada dia jangan berubah, iaitulah dia makhluk Allah Ta'ala, kita jangan pandang lekeh kepada orang. Lepas tu kena rasa benci kepada perbuatan, bukan benci kepada si pelaku. Tengok cara dia. Benda ni disebut oleh para ulama. Kenapa? Tuan-tuan, kalau nak cerita tentang rahmat ni dia tengok akhir sekali. Sebab itulah nak tengok orang tu adakah ahli syurga atau ahli neraka. Nak tengok dia ialah di penghujung sekali. Iaitu mana? Sebelum daripada ditarik nyawa, tengok dulu. Sebelum dia tarik nyawa ni, tengok dulu. Dia ni dikatakan Muslim ataupun kafir.
Kalau kata seluruh hidup dia Muslim, tiba-tiba Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala berturun bala sebelum daripada dia menghembus nafas yang terakhir, maka dia bertukar kepada kafir, sia-sia amalan dia. Kalau orang kafir awal hidup sampai akhir, Allah tiba-tiba dia sempat mengucap 2 kalimah syahadah, orang macam ni patut kita cemburu. Pasal apa? Pasal rahmat Allah Ta'ala tidak mengenali sesiapa. Maka kalaulah kita faham nikmat Ar-Rahim, maka kita akan husnuzan dengan semua orang. Semua orang kita nampak dengan pandangan rahmat, seperti mana Allah Ta'ala tilik kepada hamba dia dengan pandangan rahmat. Kalau kita bahas Iblis ni tuan-tuan, Iblis yang mana menyesatkan Abuna Adam AS, yang menyesatkan bapa kita semua, Nabi Adam AS. Iblis ni tuan-tuan, dia orang kuat ibadat sebelum daripada dicipta Nabi Allah Adam AS. Benda ni ialah terbukti. Iblis ni tidak ada tempat melainkan tempat itu dia pernah bersujud kepada Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia naik langit, tiba-tiba Allah Ta'ala cipta Nabi Allah Adam AS. Bila cipta Nabi Adam AS, maka bermulalah takabbur Iblis. Dia kata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada ya Allah. Inilah panggil takabbur. Rasa dia lagi baik daripada orang lain. Rasa kita lagi hebat daripada orang lain. Itu takabbur. Walaupun orang itu lebih lekeh sebenarnya daripada kita. Ni, kalau kita tuan-tuan, kalau kata seorang ustaz dia pergi tengok anak murid dia, dia bukan ada apa pun. Hak itulah takabur sebenarnya. Rasa kita lebih daripada orang, walaupun pada realitinya memang kita lebih daripada dia. Tapi Tuhan nak ajak cara pandangan hati. Tengok Iblis, macam manalah bila kata qala fakhruj minha. Tuhan kata kalau gini kamu keluarlah daripada syurga. Kamu keluarlah daripada syurga kerana kamu malaka anta takabbara fiha. Kamu ni bertakabur sangat Iblis. Yang Allah Ta'ala cipta Nabi Adam AS. Bila cipta Nabi Adam, tengok, bila Nabi Adam melakukan perkara yang Allah Ta'ala tegah, makan buah khuldi. Bila makan buah khuldi Tuhan, Allah Ta'ala azab, ataupun bukan Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala bagi ujian kepada baginda Nabi Adam AS dengan menurunkan dia kepada dunia. Ihbit minha, turun ke dunia. Tengok, dua-dua ni ayah kita Nabi Adam dengan Iblis. Dua-dua telah melakukan kesalahan. Cuma Nabi Adam maksum. Nabi Adam tak. Yang ni Iblis, dia punya dosa dia takabbur sampai tak mau sujud ke Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dia melakukan sedikit kekurangan, apa dia? Iaitulah dia telah memakan buah khuldi. Ibarat dalam Nabi kena jaga. Tengok macam mana ayat Nabi Allah. Tak tengok mula-mula sekali yang pertama ayat Iblis. Iblis kata apa kat Tuhan? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lakum siratal mustaqim. Dia kata, "Hei Tuhan, kamu yang menyesatkan aku." Memang betul pun Tuhan menyesatkan dia. Tapi bila ibarat tak jaga, tengok, kamu ya Tuhan, bima aghwaytani, kamu yang menyesatkan aku. Bila mana Iblis buat dosa, dia boleh kata Tuhan yang sebab aku buat dosa. Nabi Adam AS bila bertobat di dunia, apa yang Nabi Adam guna perkataan? Rabbana zalamna anfusana. Hei Tuhan kami punya silap ialah daripada diri kami sendiri. Tengok macam mana dua. Iblis yang mana asalnya mula kehidupan dia beribadat kepada Allah Ta'ala, daripada setiap lahzah, setiap masa Allah Ta'ala tukar sekejap je, dia terus menjadi orang yang mana kafirun wal'iyadzubillah. Tengok macam mana Nabi Adam, bila mana Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada Nabi Allah Adam AS, diangkat martabat Nabi Adam AS menjadi seorang Nabi lagi Rasul. Maliki yaumiddin. Wa man fahima annahu ta'ala maliki yaumiddin, fahima annal adla wal fadla biyadillah. Kalau kita faham maliki yaumiddin, kita tak boleh buat dosa di dunia. Kita tak boleh buat lebih kurang di dunia. Pasal apa? Kerana kita faham yang akan membalas berdasarkan amalan kita di dunia ialah Allah Ta'ala. Kalau kita faham bahawasanya maliki yaumiddin, patutnya kita kena rasa malu daripada Allah untuk melakukan dosa. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan, maka Allah Ta'ala akan balas segala kejahatan kita di dunia. Kemudian bila kita kenal daripada segala yang sifat kesempurnaan Allah Ta'ala,
maka barulah kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, akan dikau kami mohon tolongan. Nak minta tolong apa? Tuhan ajar lagi, ihdinas siratal mustaqim. Patutnya kita hurai malam ni di ihdinas siratal mustaqim, dipanggil du'aun. Doa, apa makna doa? Du'aun huwa talabu minal adna ilal a'la. Ialah satu tuntutan daripada pihak bawahan kepada pihak atasan. Kita doa ni dengan makna bahasa Melayu ialah permintaan. Dalam bahasa Melayu doa dipanggil permintaan. Permintaan ni ialah satu tuntutan daripada yang bawahan kepada yang atasan. Kalau begitu juga daripada pihak kita, anak murid minta sesuatu daripada guru, memohon daripada guru sesuatu, itu dipanggil minta tolong, dipanggil apa? Permintaan. Tapi kalau terbalik, kalau kata tak, suruhan ataupun permintaan tu daripada yang tinggi kepada yang rendah, itu dipanggil al-amru, suruhan. Kalau kata guru suruh anak murid, itu panggil suruh, tak panggil minta dah. Kalau guru tu bagi satu perkataan, pi ambil ayat sat, pi ambil ni jap, pi ambil ni, itu tak panggil permintaan, tu panggil suruhan. Maka yang kita duk sebut kepada Allah Ta'ala, kita yang bawahan minta kepada yang atasan, yakni Allah, maka dipanggil doa. Adapun permintaan Allah kepada kita, itu dipanggil suruhan. Maka kalau kita faham, doa ni ialah salah satu permintaan daripada seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan doa ni Allah Ta'ala ajar cara nak memohon doa. Allah Ta'ala ajar. Apa dia? Yang pertama sekali, sebelum daripada kamu nak memohon manfaat untuk kepada diri kamu sendiri, maka mulakanlah seperti mana aku ajar kamu. Apa dia? Iaitulah pujilah kepada aku terlebih dahulu. Sebab tu tak ada orang kita pambayang kata auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tak ada. Mula-mula dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah Ta'ala, puji dulu Allah Ta'ala yang mana menguasai sekalian alam. Barulah kita pergi kepada permintaan kita seorang makhluk. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah memintakan daku oleh hamba-Ku, nescaya aku ni ialah dekat. Allah Ta'ala sebut bahawasanya Allah Ta'ala itu hampir, qaribun bi'ilmi, qaribun birahmati. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang yang memohon doa. Ni Allah Ta'ala sebut. Jadinya yang kita sebut tadi tu, doa-doa tu didahulukan seperti mana diajar oleh Allah Ta'ala dengan zikir. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Siapa dah kena berzikir tu? Macam kita minta kat makhluk, kita kena jet dulu kata. Belum nak minta tu benda ni, kita jet dulu kata. Kamu yang arif, yang bijaksana, yang kita puji tu, kita jet baru kita minta. Orang panggil bodek. Kerana apa kena berzikir? Berzikir ni sebab tu dalam riwayat satu cerita, mungkin akhirlah ni. Satu hari bila mana Imam Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad ni tentang ulama besar, tapi Allah Ta'ala uji dia dengan dia ni diseksa oleh pemerintah, oleh kerajaan Abbasiyah. Pasal apa? Tak mau ikut dengar cakap khalifah. Ulama yang mana tidak menjadi ulama sultan. Tak jadi ulama sultan, makna kata yang salah saya cakap tetap salah, yang salah. Akhirnya dengan sebab macam ni, sebab kata salah tetap salah, akhirnya dipenjara Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Bila dia disiksa dalam penjara, satu hari khalifah bebaskan dia balik. Kata riwayatnya sampai muka dia berubah. Kerana apa? Li syiddati bala'ih, kerana kuatnya dia kena siksa. Bila kata kena siksa tuan-tuan, dia bila balik dalam keadaan seorang. Contoh Imam Ahmad mai masjid kita ni, bila mai masjid, benda yang pertama dia minta, dia keluar daripada penjara lewat malam. Bila dia keluar pada lewat malam, dia minta, hei tukang masjid, nazirul masjid,
minta tolong, saya nak tumpang iktikaf sebab rumah saya masih jauh daripada masjid. Jadi saya nak tumpang iktikaf, nak rehat tubuh badan saya nak tidur. Kata rupanya di zaman dulu pun ada tabung masjid ke? Dia kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Dia kata sekali kamu ni yang mencuri tabung masjid kami. Orang tak kenal yang menyembang dia tu ulama besar. Dia tak boleh, tak boleh. Akhirnya Imam Ahmad kata kalau begitu saya nak tidur luar masjid. Boleh tak boleh? Dia kata tak boleh. Kamu lagi kamu buka masjid kami, pecahkan, kamu mencuri. Akhirnya bila Imam Ahmad bila kata tak dibenarkan untuk tidur dalam masjid, dia menjerit. Dia kata man yastadhifuni atau man yudhifuni. Siapa yang nak tolong aku nak minta tolong, aku nak jadi tetamu dia satu malam je. Satu malam je aku nak jadi tetamu dia. Nak minta tumpang tidur. Nak rehat pasal letih. Akhirnya ada seorang lelaki, dia kata saya sanggup. Dia bawa Imam Ahmad balik ke rumah dia. Bila balik tuan, kerja dia ialah khabbab, tukang buat roti. Imam Ahmad nak tidur, Imam Ahmad tengok apa tukang rumah hidup buat. Apa tugas dia yang sanggup ni sampai nak tetamukan akan daku pada malam ni. Dia tengok apa kerja dia. Rupanya tuan-tuan kerja dia tukang buat roti je. Tapi apa yang buat Imam Ahmad tertarik? Dia berzikir daripada mula buat roti sampai akhir buat roti. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia buat roti dia dah. Saya berzikir sampai Imam tanya. Dia kata saya nak tanya boleh tak? Kita tanya. Dia kata saya nak tanya, kamu ni berzikir daripada awal sampai akhir. Nak tanya ada tak faedah berzikir yang kamu nampak zahir dia? Dia kata ada. Apa dia? Dia kata zikir apa faedah yang kamu dapat? Kamu boleh terbang ke? Kamu boleh lompat ke? Kamu boleh naik langit ke? Dia kata bahawasanya kullu da'watin istujibat. Tiap-tiap doa tu Allah Ta'ala makbul. Aku ni orang yang sangat makbul doa. Doaku doa yang sangat makbul. Semua permintaan aku kepada Allah Ta'ala. Tengok macam mana Tuhan, macam mana hamba Allah Ta'ala ni praktikkan apa yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Mula sebelum doa kena berzikir dulu. Dia tak boleh pergi doa straight. Dia kata seluruh doaku telah Tuhan makbulkan, melainkan satu doa je. Doa ni kata daripada dulu lagi saya mohon dekat Allah Ta'ala, saya duk minta daripada Allah Ta'ala, tapi tak dapat-dapat. Kata Imam Ahmad, apa doa tu? Kata dia, saya doa lama dah daripada Allah Ta'ala. Doa saya nak jumpa dengan Imam Ahmad. Mengalir air mata Imam Ahmad. Dia kata wabashir fa inna kulla da'watika qad istujibat. Kamu kena khabar gembira bahawasanya saya dalam Imam Ahmad yang mana seluruh doa kamu telah dikabulkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang tu ada doa, adab doa. Dia ada lagi syaratud doa. Tu adab doa. Itu bukan wajib nah. Kalau kata saya tak mau apa nak puji-puji terus kepada doa. Ya Allah, saya nak kereta, saya nak bini baru. Yang ni tak boleh juga, tapi kurang adabnya. Dia ada lagi syaratud doa, syarat doa. Syarat doa kena ada wuduk ke? Bukan. Syaratu ijabati doa. Syarat untuk mana doa kita, doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Syarat untuk dimakbul doa kita tak tahu syarat apa. Banyak syarat, di antaranya ialah makan dan minumnya ialah daripada halal. Sebab tu ada satu zaman Nabi Allah Musa AS, hak laki ni duduk yamuddu yadaihi ila sama fayaqulu ya rabbi wa mat'amuhu min haram wa mashrabuhu min haram wa malbasuhu min haram fa anna yustajabu lah. Hadis baginda Rasulullah SAW. Dia kata macam mana yamuddu yadaihi, seorang lelaki ni duk angkat tangan sampai ke langit ni, sampai kata sinting tangan jatuh ke bawah tangan di punya lengan, sedangkan daripada segala perkara yang berkait dengan dia daripada harta yang haram. Ni harta haram apa dia? Iaitulah pakaian dia haram, perut dia daripada makanan yang haram, minuman dia yang haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana orang ni yang nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di baqinya ialah banyak lagi perbahasan
berkaitan dengan doa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita tentang satu doa di dalam surah Al-Fatihah, iaitu doa yang pertama sekali ialah doa tentang berkaitan dengan agama. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa dia? Itu jalan Islam. Tuhan ajar mula-mula sekali, sebelum daripada kita minta daripada perkara yang berkaitan dengan dunia, minta dulu perkara yang berkaitan dengan akhirat. Sebelum kamu minta sekian. Sebab itulah kalau kita tengok kitab fuqaha ni, kitab karangan fiqh, kitab fuqaha, bab pertama sekali dia akan cerita bab ibadat. Lepas pada tu baru dia pergi masalah muamalat. Lepas habis ibadat sampai bab haji, lepas pada bab haji baru apa? Baru cerita tentang masalah jual beli. Lepas habis jual beli baru cerita tentang nikah kahwin, barulah sekali tentang hudud. Siapa ulama buat tertib lagu tu? Kerana bahawasanya ibadat itu perkara yang bersangkut paut dengan akhirat, sedangkan yang lain, yang baqinya, iaitulah jual beli daripada urusan dunia, kena dahulukan urusan akhirat atas urusan dunia. Allah Ta'ala sebut tentang kita kena minta tentang benda yang berkait dengan akhirat, iaitulah minta jalan yang lurus. Di setakat tu saja kuliah pada malam ni tentang makna firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila akhiril ayati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.